Imamat bab 24. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah orang Israel untuk membawa kepadamu minyak murni daripada buah zaitun yang ditumbuk hancur untuk pencahayaan agar pelita sentiasa ternyala. Hendaklah Harun mengaturkan pelita supaya sentiasa ternyala dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan, di luar tabir yang menudungi tabut loh hukum di dalam kemah pertemuan. Inilah ketetapan bagi kamu untuk turun-temurun. Hendaklah dia sentiasa menyusun pelita-pelita di atas kaki pelita daripada emas tulen itu di hadapan Tuhan. Hendaklah kamu mengambil tepung terbaik dan menggunakannya untuk membakar 12 buah buku roti daripada tepung itu, yaitu 2/10 eva bagi setiap buku roti. Aturkan buku roti dalam 2 baris, 6 buah setiap baris, di atas meja daripada emas tulen di hadapan Tuhan. Letakkan kemenyan murni di atas setiap baris sebagai bahagian peringatan bagi roti itu, yaitu sebuah korban bakaran untuk Tuhan. Dengan tetap hendaklah Harun sentiasa menyusun roti itu di hadapan Tuhan pada setiap hari Sabat demi orang Israel, sebagai kewajipan daripada perjanjian yang berkuat kuasa selama-lamanya. Roti itu menjadi bahagian Harun dan anak-anaknya, dan hendaklah mereka memakannya di sebuah tempat yang suci, kerana itulah bahagian yang teramat suci daripada korban bakaran bagi Tuhan, suatu peruntukan berkekalan untuk selama-lamanya. hadirlah seorang anak lelaki kepada seorang perempuan Israel yang bersuamikan seorang lelaki Mesir di tengah-tengah kalangan orang Israel. Lelaki itu berkelahi di perkemahan itu dengan seorang Israel. Lalu dalam perkelahian itu, anak perempuan Israel itu mengeluarkan kutukan dengan menyebut nama Allah. Maka dia pun dibawa menghadap Musa. Nama ibunya ialah Selomit, anak Dibri daripada suku Dan. Dia ditahan dan dikawal dalam tahanan sambil menunggu keputusan jelas dari segi hukum dibuat berdasarkan firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan. Semua orang yang mendengarnya harus meletakkan tangan di atas kepala orang itu. Lalu hendaklah seluruh umat merejam dia dengan batu. Lebih daripada itu, hendaklah kamu memberitahu orang Israel, hendaklah sesiapa sahaja yang mengutuk Allahnya menanggung akibat daripada dosanya. Dan sesiapa sahaja yang mengkufuri nama Tuhan, sama ada dia pendatang asing ataupun warga tempatan, mesti dihukum mati, yakni seluruh umat harus merejam dia dengan batu. Sesiapa yang memukul lalu membunuh seorang yang lain, mesti dihukum mati. Hendaklah sesiapa yang memukul lalu membunuh seekor haiwan, membayar ganti rugi, nyawa ganti nyawa. Jika seseorang mencederakan jirannya, maka hendaklah dia diperlakukan sebagaimana dilakukannya terhadap jirannya itu. Luka diganti luka, mata diganti mata, gigi diganti gigi, yakni sebagaimana dia mencederakan orang lain, maka hendaklah dibalas atasnya kecederaan yang sedemikian juga. Hendaklah orang yang membunuh seekor haiwan membayar ganti rugi, tetapi hendaklah seseorang yang membunuh sesama seorang yang lain dihukum mati. Peraturan yang sama berkuat kuasa atas kamu, baik pendatang asing maupun warga asli, kerana akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah yang dikatakan Musa kepada orang Israel. Kemudian lelaki yang mengutuk itu dibawa keluar perkemahan, lalu direjam dengan batu. Orang Israel melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Imamat bab 25. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai demikian,
Beritahu orang Israel, setelah kamu masuk ke negeri yang akan kukurniakan kepadamu, tanah itu pun harus diberikan masa istirahat sebagai sabat bagi Tuhan. Hendaklah selama 6 tahun kamu menyemai ladangmu, memangkas kebun anggurmu, serta mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7, hendaklah dikuatkuasakan masa istirahat penuh bagi tanah itu, yaitu sabat bagi Tuhan. Maka janganlah kamu semai ladangmu, dan jangan kamu pangkas kebun anggurmu. Jangan kamu tuai apa-apa yang tumbuh sendiri setelah masa penuaian, dan jangan kamu petik buah daripada pohon anggurmu yang tidak dipangkas. Hendaklah tahun itu menjadi tahun istirahat penuh bagi tanah itu. Namun begitu, segala hasil tanah selama tahun Sabat itu akan menjadi makanan buat kamu, bagi para hambamu, baik lelaki maupun perempuan, bagi pekerja upahanmu, dan bagi para peneroka yang menghuni berdekatan denganmu, juga bagi haiwan ternakanmu, dan apa-apa haiwan liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu boleh dijadikan makanan. Hendaklah kamu menghitung 7 tahun Sabat, yaitu 7 kali 7 tahun, sampai tempo selama 49 tahun. Lalu pada hari ke-10 pada bulan ke-7, yaitu perayaan Hari Pendamaian, hendaklah di seluruh bumimu dikumandangkan bunyi tiupan kuat sangkakala. Hendaklah kamu menjadikan tahun ke-50 itu suci, dengan mengistiharkan kebebasan bagi seluruh penduduk di setiap ceruk rantau negeri. Tahun itu tahun jubli bagimu. Hendaklah masing-masing kembali ke tanah miliknya dan kembali kepada kaumnya. Hendaklah tahun ke-50 itu menjadi tahun pembebasan bagimu. Jangan semai, jangan tuai apa-apa yang tumbuh dengan sendiri, dan jangan petik buah daripada pohon anggur yang tidak dipangkas. Sebabnya tahun itu jubli pembebasan. Maka hendaklah kamu menganggap tahun itu suci bagimu. Kamu semua boleh memakan hasil yang diambil daripada ladang pada tahun itu. Dalam tahun pembebasan itu, setiap orang harus pulang ke tanah miliknya. Jika kamu menjual apa-apa kepada sesama jiranmu, janganlah kamu rugikan satu sama lain. Sebaliknya, hendaklah kamu mengambil kira bilangan tahun selepas jubli ketika kamu membeli tanah daripada jiranmu, dan yang hendaklah dia menjual kepadamu berdasarkan jumlah tahun penuaian akan dilakukan. Jika jumlah tahun yang berbaki itu banyak, maka kamu akan menaikkan harganya. Jika jumlah tahun berbaki itu sedikit, maka kamu akan menurunkan harganya. Kerana yang sebenarnya dijualnya kepadamu ialah jumlah tahun penuaian. Maka janganlah kamu saling mengambil kesempatan, melainkan takutlah kepada Allahmu, kerana akulah Tuhan Allahmu. Sebaliknya, taatilah segala ketetapanku, dan berpeganglah teguh pada segala peraturanku, dan amalkan kesemuanya, maka kamu akan tinggal dengan selamat dan aman di bumi ini. Bumi itu akan mengeluarkan hasil, lalu kamu akan cukup makan dan tinggal dengan selamat di sana. Jika kamu bertanya, apakah yang akan kami makan pada tahun ke-7 itu? Sekiranya kami tidak boleh menyemai dan tidak boleh menuai hasil tanah kami, aku akan memerintahkan berkatku kepadamu pada tahun ke-6, sehingga tanah itu mengeluarkan hasil untuk 3 tahun. Ketika kamu menyemai benih pada tahun ke-8, kamu masih akan makan daripada hasil yang lama, sampai tahun ke-9 ketika hasil yang baru dibawa masuk. Tanah tidak boleh dijual secara mutlak, yakni untuk selama-lamanya, kerana akulah yang memiliki tanah itu. Sedangkan bagiku, kamu hanyalah warga dan pendatang sementara. Oleh itu, apabila kamu menjual tanah milikmu,
kamu mesti memasukkan syarat hak menebus semula tanah itu. Jika saudaramu menjadi miskin, lalu dijualnya sebahagian daripada tanah miliknya, maka seorang kerabatnya yang terdekat harus datang untuk menebus tanah yang dijualnya itu. Jika seseorang tidak mempunyai kerabat untuk menebus semula tanah itu, tetapi kemudian dia menjadi kaya, sehingga mempunyai cukup harta untuk menebus miliknya itu, maka hendaklah dia menghitung bilangan tahun sejak dijualnya tanah itu, lalu mengembalikan semula nilai bagi jumlah tahun selebihnya kepada pembeli tanah tersebut. Sesudah itu, barulah dia boleh pulang ke tanah miliknya. Akan tetapi, jika orang itu tidak cukup kemampuan untuk mendapatkan tanah itu kembali, maka tanah yang telah dijualnya itu tetap berada dalam tangan orang yang membelinya sampai tahun pembebasan. Pada tahun pembebasan, tanah itu bebas, dan si penjual tanah itu boleh kembali ke tanah miliknya. Jika seseorang menjual sebuah tempat kediaman di dalam sebuah kota bertembok, maka dia ada tempo selama 1 tahun selepas tarik penjualan itu untuk menebus kediamannya semula. Jadi, hanya selama 1 tahun itulah berkuat kuasa haknya untuk menebus semula itu. Tetapi, jika rumah itu tidak juga ditebus sampai genap 1 tahun penuh, maka hendaklah hak pemilikan rumah di dalam kota yang bertembok itu ditetapkan sebagai milik mutlak si pembeli turun-temurun, dan tidak akan bebas dan berbalik kepada pemilik asal pada tahun pembebasan. Tetapi rumah-rumah di daerah kampung yang tidak dikelilingi tembok hendaklah ditangani sama sebagaimana ladang-ladang di negeri itu. Semuanya boleh ditebus dan hendaklah bebas pada tahun pembebasan. Mengenai kota-kota orang Lewi pula, orang Lewi sentiasa berhak untuk menebus semula rumah-rumah di kota-kota milik mereka pada bila-bila masa. Jika seseorang membeli rumah yang dimiliki oleh orang Lewi, rumah yang dijualnya di kota di mana dia memiliki harta, akan bebas dan kembali menjadi milik orang Lewi itu pada tahun pembebasan, kerana rumah-rumah di kota-kota orang Lewi ialah milik suku kaum mereka di tengah-tengah orang Israel. Akan tetapi, segala padang ragut di sekitar kota-kota mereka tidak boleh dijual, kerana padang itu milik mereka untuk selama-lamanya. Jika seorang sesama bangsa Israel dalam kalangan kamu jatuh miskin dan tidak mampu menyerah hidupnya, hendaklah kamu menyokongnya sebagaimana kamu akan membantu seorang pendatang dan pemastautin sementara supaya dapat diteruskannya kehidupan dalam kalanganmu. Jangan kau kenakan bunga atau ambil untung daripadanya, tetapi sebaliknya takutlah kepada Allahmu, supaya saudaramu dapat terus hidup dalam kalangan kamu. Jangan mengambil uang bunga daripadanya atau mengambil untung atasnya apabila kamu meminjamkan uang atau memberikan makanan kepadanya. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk mengurniakan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Jika seorang sesama bangsa Israel dalam kalangan kamu jatuh miskin, lalu menjualkan dirinya kepadamu, janganlah kamu kerahnya bekerja sebagai hamba. Sebaliknya, hendaklah kamu melayan dia sebagaimana seorang pekerja upahan atau perantau, dan hendaklah dia bekerja denganmu sehingga tahun pembebasan. Setelah itu, hendaklah dia beserta anak pinaknya bebas daripada kamu, lalu kembali kepada kaumnya dan memiliki semula tanah warisan nenek moyangnya. Mereka ialah para hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, maka mereka tidak boleh dijual sebagaimana hamba abdi dijual. Jangan kamu layani dia secara terlalu keras, melainkan takutlah kepada Allahmu.
hamba lelaki dan hamba perempuan yang kamu miliki hendaklah berasal daripada bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Hendaklah kamu membeli hamba lelaki dan hamba perempuan daripada kalangan mereka. Kamu juga boleh membeli anak para perantau yang tinggal dalam kalangan kamu. Dan begitulah juga dengan anggota kaum keluarga mereka yang lahir di bumimu. Mereka boleh menjadi milikmu. Kamu juga boleh mewariskan mereka sebagai harta pusaka kepada anak-anakmu kelak, dan kamu boleh memperhambakan mereka seumur hidup mereka. Tetapi dalam kalangan sesama orang Israel, yaitu para saudaramu, tidak ada sesiapa pun melayani yang lainnya sesamanya secara terlalu keras. Jika seorang pendatang atau perantau dalam kalanganmu menjadi kaya, sementara seorang sesama bangsa Israel dalam kalangan kamu pula menjadi miskin, sehingga dia menjual dirinya kepada pendatang dan perantau itu, ataupun kepada anggota keluarganya, maka dia boleh ditebus setelah dia menjual dirinya. Salah seorang saudara lelakinya boleh menebus dia. Bapa saudaranya atau sepupu lelakinya, atau sesiapa kerabat terdekat daripada kaumnya pun boleh menebusnya. Jika dia sendiri kemudiannya menjadi kaya, maka dia boleh menebus dirinya sendiri. Hendaklah dia membuat perhitungan dengan orang yang membelinya, yaitu tempo masa sejak tahun dia menjual dirinya kepada orang itu sampai tahun pembebasan. Harga penjualan dirinya hendaklah berdasarkan jumlah tahun dia terjual dan tempo dia menjadi seorang pekerja upahan. Jika baki tahunnya banyak, maka berdasarkan jumlah tahun itulah dia mesti membayar harga tebusannya daripada harga pembeliannya. Jika jumlah tahun sampai tahun pembebasan tinggal sedikit sahaja, maka hendaklah dia membuat perhitungan dengan orang itu. Berdasarkan jumlah tahun itulah, hendaklah dia membayar harga tebusannya. Hendaklah dia tinggal dengan orang itu seperti pekerja upahan dari setahun ke setahun. Dan hendaklah kamu memastikan bahwa dia tidak dilayani secara terlalu keras. Jika dia tidak ditebus dengan mana-mana cara seperti yang tersebut, dia beserta anak pinaknya hendaklah tetap dibebaskan pada tahun pembebasan. Bagiku, orang Israel menghambakan diri, lantaran merekalah para hambaku, yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan, Allahmu,